Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Cikgu Fazli Biosensei. Juga selamat datang kepada subscriber yang baru sahaja menonton channel saya. Jadi untuk kali ini saya bukan menghasilkan video untuk PDPR ataupun PDPC untuk subjek biologi, tetapi saya akan menghasilkan satu tutorial untuk membantu rakan-rakan guru. Jadi kalau nak tahu video apa, tutorial apa, sila tunggu selepas ini. Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fazli Biosensei. Jangan lupa subscribe channel saya. Baiklah, saya menerima beberapa cadangan daripada cikgu-cikgu, khususnya cikgu-cikgu biologi yang pernah melihat dan mendownload, memuat turun nota-nota grafik saya di channel saya dan juga dalam grup-grup yang saya share. Jadi nota seperti ini saya dah share banyak dalam grup-grup guru biologi dan juga dekat channel Telegram saya. Jadi ada guru-guru yang PM secara personal minta untuk saya ajarkan bagaimana nak menghasilkan nota biologi dalam bentuk grafik yang seperti saya sediakan ini. Jadi saya bagi tahu mereka saya hanya menggunakan aplikasi Canva sahaja. Jadi hari ini saya akan tunjukkan langkah demi langkah bagaimana untuk menghasilkan nota grafik yang menarik dan mempunyai banyak gambar. Okey. Jadi, cikgu jom kita belajar sama-sama. Langkah pertama yang cikgu perlu lakukan adalah yang pertamanya cikgu kena buka browser dulu. Okey. Kemudian cikgu type dekat Omnibox tu ada canva.com. Okey. So, dia akan keluar interface seperti yang ditunjukkan. Okey, seperti yang ditunjukkan dekat tepi saya ni, dekat sebelah sini. Okey, dekat sebelah sini. Jadi, kat sini dia ada login dan juga sign up. Okey. So, kalau cikgu tak pernah menggunakan Canva, cikgu boleh start dengan sign up. Okey. So, sign up ni saya cadangkan untuk guru-guru KPM boleh gunakan akaun MOE-DL tu, itu email digital learning ataupun email delima. Okey, kalau cikgu tak ada email delima pun masih boleh guna Canva. Okey, iaitu guna akaun email biasa. Cuma dari segi fungsi dan juga capaiannya adalah terhad. Jadi kalau gunakan akaun delima yang ada alias moe-dl.edu.my tu akan dapat special features iaitu untuk education. Jadi cikgu akan dapat access premium punya fungsi lah. Jadi cikgu klik sign up with Google. So akaun Google cikgu akan keluarlah kat sini senarai. Jadi cikgu pilih akaun yang ada G tu, G7739 semua tu lah. Okey. Jadi disebabkan saya ni dah ada akaunnya, okey, saya pernah menggunakannya, so saya hanya perlu pilih login saja. Okey, so bila saya login, saya akan login dengan ID moe-dl.edu.my. Okey, saya akan login dengan Google. Okey, saya akan login dengan akaun MOE. Okey, maka akan dapat paparan seperti inilah. Okey. So dekat paparan ni akan ada butang home dekat bahagian kiri atas. Okey, kemudian ada template. Okey. So dekat template ni ada senarai template yang cikgu boleh pilih. Ada banyak, jangan rambang mata je. Okey. Cuma hari ni kita nak fokus kepada bagaimana kita nak menghasilkan slide dan juga
poster nota grafik seperti yang saya gunakan dalam nota saya. Okey. So boleh dekat sebelah kiri kita tengok yang sebelah kiri dulu ada recommended for you. Okey. So dia ada recommendation untuk saya lah. So recommended ni sebab saya pernah menggunakan design-design ni lah. Jadi dia akan recommend lah. Jadi kalau cikgu tak pernah guna first time, mungkin ada beberapa pilihan. Okey. Dan dekat bawah sikit ada layer of design. Okey. All your design kat sini. Okey, so ini design yang saya buat untuk saya punya banner kat bawah ni ataupun lower third. Okey. Ini pula untuk poster yang saya hasilkan sebagai background tadi. Ini adalah senarai slide nota saya. Okey, yang dah saya hasilkan untuk biologi. Okey. Jadi kita abaikanlah yang lain-lain ni. So, langkah pertama yang cikgu perlu lakukan adalah cikgu klik dekat bahagian create a design. Okey. So, create a design. Jadi kita nak buat presentation. So, kita pilih presentation, size dia 1920, darab dengan 1080 pixel. Okey. Yang ni full HD lah, maksudnya fit ngam dengan kita punya size telefon ataupun size laptop kita. Okey. So perkara yang pertama adalah kita nak pilih template. Template apa yang menarik? Okey, kat sini dia kosong saja. Muka surat putih saja. Okey. Jadi kita search template sebab subjek saya subjek biologi, maka kalau saya search biologi, okey, pilihan template-nya tak banyak. Okey. So contoh saya pilih satu. So akan ada contoh template dia. Ada 27 muka surat. Okey. Tetapi saya ni jenis suka kepada bentuk-bentuk macam animasi, bentuk-bentuk lukisan dan sebagainya. Kita pilih yang ni contoh dia satu. Okey. Yang ini terhad sangat. Jadi untuk lebih banyak pilihan, cikgu boleh type science saja. Okey. So dia ada science untuk subjek science. Ada banyak pilihan template yang disediakan. Okey. So kita cuba pilih salah satu untuk menghasilkan nota grafik biologi. Okey. So saya pilih salah satu. Okey. Dan saya select. Okey. Saya select contoh yang pertama. Okey. So kat sini dia dah buat dia punya susunan dia. So kita hanya tukar saja. Okey. So kita tukar saja. Kita tukar contohnya KSSM Biology Form 5. Okey. Kat bawah ni saya nak letak nama saya, Cikgu Fazli Biosensei. Okey. Kemudian kat atas ni mungkin cikgu nak letak nama sekolah SM Sains Sultan Mahmud, sekolah saya. Okey, kemudian dekat bahagian atas ni pun saya nak letakkan yang bakteria ni, kita tukar, kita letak tajuk kita lah KSM Biology Form 5. Okey. Kemudian gambar grafik ni, okey, kalau cikgu tak suka gambar ni, cikgu nak letak gambar lukisan juga, tapi macam ni juga. Okey, so cikgu delete. Klik pada gambar ni dan delete. Kemudian kita pergi ke bahagian sebelah kiri yang ada templates, upload photo elements tadi. Kita pilih bahagian elements. Okey, so dekat bahagian elements ni kita search gambar apa yang kita nak. Contohnya kita nak gambar teacher. Okey, so kita type teacher. So akan ada beberapa pilihan. Okey, beberapa pilihan gambar lah. So kita klik salah satu. Okey, sebagai contoh kita klik. Okey. So dah siap muka depan untuk kelas kita. Tapi kalau cikgu nak add lagi, nak bagi nampak tak macam biologi je, jadi cikgu search kat sini biologi. Okey. Contoh ada gambar
DNA. So cikgu nak letak gambar DNA. Okey, nak bagi nampak ada unsur biologi sikit. Okey. Kemudian cikgu nak letak jantung contohnya. Okey. So dah siap. Jadi kalau cikgu nak download, cikgu boleh download terus. Okey. So cikgu download, tekan download kat bahagian atas kanan ni. Okey. So dekat sini ada file type. Cikgu boleh pilih bentuk file yang cikgu nak. Okey. Sama ada PNG suggested, JPEG, PDF standard, PDF print, SVG untuk vektor, MP4 video kalau cikgu letak animate kalau cikgu pilih animate, ataupun GIF, short clip no sound Jadi cikgu pilih PNG. So bila pilih PNG, maka cikgu klik saja download. Okey. Kalau cikgu nak saiz yang kecil, cikgu kena klik compress file. Tapi kalau cikgu nak image yang high quality, tak payah klik lah, tak payah tick. So cikgu klik download. Okey. So dia akan proses. Okey, tekan kalau cikgu nak edit lagi, continue editing. Okey. So klik open saja. Maka cikgu akan dapat image yang cikgu nak. Okey. Cikgu klik saja dekat sini. Maka dia akan display gambar tadilah. Okey, sekiranya cikgu nak add lagi page yang seterusnya, just add page. Okey, so add page kosong. Kemudian pergi dekat template. Okey. Kemudian cikgu pilih saja. Tapi kalau cikgu tak suka template ni, putih saja, bosan pula. Okey, cikgu boleh pilih template lain. Okey, contohnya saiz ni. Okey, dia ada warna-warna sikit. So saya pilih yang ini. So today's science lesson. Okey. So cikgu boleh tulis kat sini contohnya cell structure and function. Okey. Chapter 2 sebagai contoh. Ini contoh saja walaupun ini adalah topik untuk 3/4. Jadi saya nak tunjuk cara nak hasilkan, okey, cara nak hasilkan nota grafik saja. So macam hiasan-hiasan ni, cikgu boleh delete saja kalau cikgu tak suka. Kalau cikgu nak biar macam tu pun tak apa. Pakai yang default saja. Okey, tak nak hiasan. Kalau cikgu nak tambah hiasan lain, pergi dekat element, search sahaja apa jenis yang cikgu nak. Okey. Seterusnya add page lagi. Okey. Add page. So kita ambil template yang sama. Okey, kita ambil template yang inilah. Okey. Contohnya saya nak buat nota tentang nukleus. Okey. So saya nak ubah tulisan nukleus ini. Okey, cikgu klik titik 3 ni. Kalau paparan cikgu kecil, dia akan ada keluar titik 3 lah. Kalau laptop cikgu jenis wide, dia akan keluar semua toolbar yang ada kat atas tu. Okey. So cikgu boleh pilih. Kalau nak huruf besar semua, ni tulisan huruf kecil. Kalau nak huruf besar semua, cikgu pilih yang ada A besar A kecil ni. So dia akan jadi huruf besar. Kalau nak ubah dia punya font, cikgu boleh klik dekat nama font atas ni, Dosis Extra Bold ni. Cikgu boleh pilih jenis mana cikgu nak. Okey. Ada banyak pilihan font yang disediakan. Kemudian kalau kita nak tukar warna dia, klik dekat huruf A yang ada color kat bawah dia tu, text color. Kemudian cikgu pilih warna apa? Warna biru, warna merah. Okey, kalau warna yang cikgu nak tu tak ada kat sini, cikgu klik dekat new color. Okey, so pilihlah range color yang sesedap rasa yang cikgu suka. Okey, warna purple. Kalau cikgu nak ubah saiz dia, klik yang ada nombor ni, font size ni. Boleh klik kat sini. Pilih je. Ataupun tekan tambah untuk besarkan dia, tekan tolak untuk kecilkan dia. Ataupun cara yang lagi cepat, cikgu pergi dekat
teks tadi, klik dekat teks, dia ada tombol kat ujung dia, tarik saja. So dia akan besar dengan sendirinya lah. Kalau nak drag, cikgu tekan tengah-tengah ataupun tekan tanda silang tu dekat bawah tu untuk gerakkan dia, ataupun tanda macam anak panah berpusing tu, itu untuk kita rotate dia. Okey. So katakan saya nak besarkan sedikit, and then untuk font ni juga cikgu boleh pilih dia punya effect. Okey, so dia ada effect dekat sini, toolbar kat atas ni. Ini untuk alignment, cikgu nak susunan dia macam mana. Okey, left align ke, right align ke, justify ke. Okey, so nak letak bulat, tekan bulat. Tak nak, tekan balik satu. Okey, dia keluar nombor. Okey, kemudian ini untuk jarak dia. Okey, spacing. Okey, untuk spacing letter, untuk spacing huruf, antara huruf dengan huruf kita boleh gerakkan yang inilah. So huruf tu akan jadi jarak lah. Okey, untuk line height, kalau ada dua baris perkataan, kita boleh jarakkan antara dua perkataan tu guna line height lah. Okey, kemudian untuk effect, kita boleh pilih effect untuk tulisan kita, sama ada shadow, dia ada bayang, boleh adjust dia punya bayang tu, ataupun lift. Okey, dia punya intensity dia kita boleh kawal, dia punya lift dia, jenis lift. Okey, ataupun hollow. Okey, dia kosong kat tengah. Ataupun splice, macam ni. Echo, macam ni dia punya dia punya design dia. Okey, glitch. Glitch kita boleh gerakkan dia punya offset dia, nak bagi nampak macam mana, direction dia ke mana, atas ke, bawah ke, kiri ke, kanan ke, kita boleh ubah. Okey, warna kita boleh set sendiri, ataupun neon. Neon ni nampak macam berkilau. Okey, ataupun nak buat curve. Okey, nak curve ke bawah. Okey, kita boleh buat macam ni, gerakkan dia punya curve line ni. Kalau dia melengkung ke atas, tolak ke kiri, melengkung ke bawah, tolak ke kanan. Okey, so kalau kita nak biasa-biasa saja, klik none saja. Okey, so dah selesai untuk nucleus. Okey, untuk tulisan nucleus. Sekarang saya tak nak tulisan-tulisan ni. Contoh dia, saya tak nak tulisan ni, so saya delete semua. Okey, so dekat sini ada 3 bulatan. Jadi kita nak isikan dengan gambar nukleus. Okey, so gambar yang pertama kita boleh cuba cari dekat dalam Canva. Okey, contohnya foto, kita search nucleus kat bahagian foto. Okey, so boleh dapat gambar yang menarik. Ini gambar ni free semuanya. Okey, so kita boleh masukkan, kita klik saja. Dekat bawah gambar ni dia ada edu. Okey, as a Canva for Education subscriber, you get this premium image for free. Itu sebabnya saya minta cikgu gunakan akaun MOE-DL. Okey, jadi kalau kata cikgu tengok, ini gambar ni macam 4 segi, benda yang ada kat dalam tu bulatan. Okey, so kita nak letak elements. Okey, so element kita boleh pilih frame. Kita cari frame yang dalam bentuk bulatan. So kita klik frame tersebut. Okey, so kemudian kita tarik gambar tadi biar masuk ke dalam frame tadi. Okey, now dia dah ada dalam frame. Okey, so kita masukkan ke dalam frame. So kita kecilkan frame dia supaya fit dengan bulatan yang ada. Okey, sekarang kita nak letak tulisan ciri-ciri nukleus. Okey, ciri-ciri nukleus kita nak letak teks. So kita klik dekat teks. Okey, kita klik dekat teks. So kat sini dia ada font combination. Kita boleh pilih nak combination font yang macam mana. Okey, nak bentuk macam ni ke,
Sparkle ni ke, fun, brunch, pizza party, workout. Okay, so yang ini untuk title cantik lah. Okay, so katakan kita nak ambil yang ini. Saya nak ambil welcome little one. Okay, so saya klik welcome little one. Okay, so kat atas ni saya nak tulis structure structure. Okay, kita nak tulis structure. Okay, so kita tulis structure dia. Yang bawah ni saya tak nak, so saya delete saja, tekan delete. Okay, so structure saya kecilkan, letak dekat bahagian atas. Kemudian kita nak masukkan elemen. Kalau structure tu duduk macam tu je, nampak macam plain je. Jadi kita cari gradient. Okay, kita cari yang ada kat sini. Okay, kat sini ada gradient. So klik gradient. So kita akan dapat bentuk corak-corak macam ni. Okay, so saya pilih salah satu structure untuk untuk gradient. Ya, jadi letak kat belakang dia. Okay, so nampak cantik sikit. Okay, kemudian kita nak buat salah satu ciri ataupun struktur pada nukleus ni. Salah satunya adalah lush structure in the cell. Jadi kita nak copy perkataan structure ni sebab kita nak guna font yang sama. Jadi kita pergi dekat titik bahagian atas ni, kita klik tanda duplicate ni. Okay, so dia akan duplicate. Kemudian cikgu double klik saja. Kemudian type. Okay, type largest component in the cell. Okay, so largest component in the cell. So kalau cikgu nak kecilkan besar, tarik je tombol dekat ujung tu. Okay, so kalau kata cikgu tak nak 3 line macam ni, cikgu boleh tarik yang tanda kat bahagian tepi ni supaya dia jadi panjang. Okay, so dia jadilah 2 line perkataan tersebut. Okay, salah je lah just. Okay, so saya letak kat bawah ni. Jadi perkataan saja tak menarik. Okay, kita tukar warna dulu. Kita ambil warna biru. Okay, so kita nak highlightkan perkataan largest tu, yang terlintas dekat kepala kita apakah benda yang besar. Okay, so kita type saja large dekat element. Okay, so elemen ni dia tunjukkan benda-benda yang besar. Jadi kita ambil lah gambar gajah. Okay, gambar gajah ni kita nak bagi gambaran benda tu besar. Kita kena kecilkan sikit ni jadi 3. Okay, largest component in the cell. Okay, kemudian kita copy yang ini. Kita klik butang 3 ni, duplicate, sebab kita nak buat ciri yang kedua. Okay, ciri yang kedua untuk nukleus adalah contain kromosom. Okay, Ctrl A, contain kromosom. Okay, contoh dia contain kromosom. So kita letak kat sini, kemudian kita search dekat sini kromosom. Okay, so dia akan keluar gambar kromosom. So cikgu boleh pilih lah mana gambar kromosom yang cikgu suka. Okay, so kita pilih yang ini. Okay, so dah siap. Jadi kalau ada banyak maklumat yang cikgu nak letak dalam satu page ni, cikgu boleh kecilkan lah.
Macam saya tu, cikgu guna pandai-pandai susun lah kalau ada maklumat. Kalau terlalu banyak sangat jangan letak dalam satu muka surat lah. Buat dalam 2 muka surat. Okey. Dan kalau cikgu nak save benda ni sebagai image, download macam tadilah. PNG. Kalau ada 3 muka surat cikgu nak download semua, download je. Tapi kalau cikgu nak spesifik kepada page 3 saja, klik saja, tick saja dekat page 3, klik done. Kemudian download. Kalau cikgu nak size yang lebih besar, cikgu boleh gerakkan cursor ni dekat bahagian size. Okey. Boleh klik size dia, ubah size dia. Minimum size 0.5 lah. Paling besar adalah size 3. Okey. Okey. Kemudian kalau kata cikgu nak hasilkan nota cikgu ni dalam bentuk video. Okey. Cikgu kena pergi dekat setiap page, cikgu klik animate. Okey. Cikgu klik animate, boleh tengok view dia punya animation dia macam mana. Okey, boleh tengok satu-satu. Kemudian dekat atas ni animation ni dia ada timer dia. Edit timing 5 saat ke, 10 saat ke, maksimum 30 saat. Jadi, kalau cikgu nak buat video tentang penerangan, cikgu pilihlah masa-masa yang sesuai. Okey. Okey, seterusnya dengan page lain pun sama juga, cikgu animate juga. Letak je animation, pilih je animation mana. Okey, bila dah letak animation semua, dah setting semua dia punya masa dia, dekat download, dia automatic akan suggest MP4 sebab dah ada animation. Jadi, cikgu download saja. Bila tekan download ni, okey, dia akan proses jadi video. So, dia akan download video tersebut. Okey. So sebab dia kita pakai MP4, dia lambat sikit lah. Dia nak proses. Lagi banyak slide, lagi lama. Okey. So, selamat mencuba cikgu-cikgu. Saya harap berjayalah menghasilkan nota yang menarik. Dan cikgu cubalah explore semua fungsi-fungsi yang ada. InsyaAllah bila cikgu dah explore, okey, bila cikgu dah explore semuanya, maka cikgu akan addicted. Cikgu akan tersangkut dekat Canva ni. Okey. Macam saya lah, tak boleh nak move on. So setiap hari buat nota. Sebab pelajar-pelajar saya suka. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Kalau ada sebarang soalan, boleh kemukakan dekat komen video saya. Okey. So saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan share dengan rakan-rakan sekiranya video saya ni dapat membantu ramai orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi. Bye bye.